Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So, pagi ni Zul ada something menarik ataupun something penting untuk Zul announcekan untuk anda, iaitu ke mana arah pergerakan Bitcoin dan pergerakan market kripto secara keseluruhannya tu. Untuk Zul sebenarnya untuk pagi ni, selepas Zul tengok sedikit aku akan buat rujukan beberapa chart, Zul tengok expectation untuk drop adalah 70% kita akan drop berbanding hanya 30%. Kenapa? Nanti Zul akan tunjukkan beberapa chart yang menunjukkan datanya adalah more bearish daripada bearish. So, untuk itu kita akan tengok Zul punya expectation adalah price more drop ke bawah berbanding naik atas. So, ini kita akan hold segala buy dan ada peluang juga, ada nanti mungkin untuk hari ni hari Jumaat, tengok mungkin Zul akan close punya position di Luna untuk closekan semua position dan Zul akan tunggu next position. So kenapa nanti Zul akan tunjukkan di chart, kenapa, dan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So pertama kali kita tengok di total market cap berada di mana. So ada berlaku skip penambahan ni ikutkan pagi semalam 10103. So now 104, volume 64, tak banyak, still lagi around yang sama saja. BTC below 40, Ethereum below 20. So walaupun berlaku sikit peningkatan daripada 19.7 ke 19.9. So untuk summary pergerakan semalam dalam tempoh 24 hours, currently hampir pukul 7. So dalam masa 1 jam lagi kita ada untuk hari semalam ataupun performance untuk 24 hours untuk hari semalam, kita masih ada lagi sebanyak 1 jam lagi, iaitu pukul 8 nanti barulah daily close untuk hari Khamis punya candle. So untuk current time ataupun 24 hours, total market hanya increase hampir 1%, iaitu 0.9 lah, 0.9%, dan volume drop 7.43. So still lagi dalam minggu ni kita berada dalam pergerakan sideways. So apa pun kita boleh tengok lah dalam trending ni, Ethereum 2.3, Stargate Finance dalam apa ni, tu tengok kan, Target dalam 25%, Cardano 1.65. So aku kata trending untuk dalam semalam 3 coin ni, Ethereum, Target dan Cardano. So apapun harga semasa untuk pagi, kita tengok harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 21.6 ikutkan malam kita tengok, atau malam tadi 21.5 je tu 21.6. So tak berlaku banyak perubahan pun, sikit je plus minus sedikit saja. Tu hanya penaikan dalam tempoh 24 hours adalah 0.46%. So untuk Ethereum hampir 3% ya, 2.3. Untuk lain-lain altcoin tengok ada tak yang berlaku peningkatan besar. Malam kita tengok adalah Shiba Inu 5%. Kemudian kita tengok agak semalam berapa, integrasi 4%, dan juga Cosmo berlaku weekly 9%, tapi untuk semalam dropping lah. So untuk Cosmo ni, ingat tu tak silap tu, Cosmo saja untuk minggu ni naik tinggi 8% untuk Cosmo ataupun Atom, dengan yang lain semua tengah dropping. So itulah pergerakan harga semasa. So apa pun, let's go ke pergi ke chart. So kenapa tu cakap sekarang ni expectation 70% akan more drop ke bawah. Pertama kali kita pergi ke chart Bitcoin, kemudian dia akan tunjuk kat DSY dan juga kuartal SP500. So ini adalah pertama kita pergi Bitcoin. So Bitcoin macam cakap tu ada dua pattern, iaitu dua pattern bearish, tak ada lah tu pattern bullish ni, iaitu pergerakan ni, iaitu kita ada wedge di mana price target ni lah mostly dalam 14k ke 10k, dan kita ada juga minor yang ini antara point breaking ni kita akan nampak price dalam 19k. So mostly kita tengok data semuanya dalam bearish, cuma yang bullish sikit hanya yang putih ni, ialah yang wedge ni kita kembali balik. Sebelum ni yang lama dulu tu ada draw, dan aku kata apa, Zul buang balik. So malam ni Zul monitor balik disebabkan apa, kita tengok pergerakan ni wedge breakout, ada possible untuk breakout, quarter fall breakout dan masuk balik, dan sekiranya kita breakout putih ni baru kita akan nampak sedikit naik, tapi naik telah tinggi mana pun expert hanya tinggi kali ikutkan price target ini adalah point of breaking daripada wedge ini adalah hanya 30% saja, mesti datang balik ke 41, iaitu untuk datang ni lambat lah. Dua seperti untuk next year ataupun second year, third year punya dalam 23 kita akan ada sideway di kawasan ni, dan buat kita punya lower height, dan kita akan dapat satu trend line yang legit kita, kemudian barulah price akan mula drop balik untuk end of the year. Bukan end of the year, kita akan dapat another drop, last drop sikit saja sebelum kita break up barulah melakukan kenaikan. So itulah more kepada long term. So wedge ini adalah more kepada pergerakan long term, so kita abaikan. Untuk short term ataupun current time untuk tahun ni bearish market, ataupun last year first year bearish market untuk tahun ni, expectation bottom dalam 14k, inilah journey yang kita nampak almost dalam
kawasan ni. So melip untuk data-data ni. Untuk di Bitcoin mungkin tak nampak yang drastik sangat, hanya pergerakan ini dua aja bottom. So meaning kita ada expected untuk price more drop bawah berbanding naik atas. So apakah chart lagi yang menyebabkan Zul 70% untuk price drop? So pertama kali kita akan tengok di DSY. So kenapa kita nak tengok DSY? Bukan DSY, kita tengok first kali kita tengok CSP dulu. S&P 500 untuk di 4 hours tu ada buat garisan-garisan ni. So sebelum ni dah fail. So ini adalah salah satu contoh yang baik untuk tengok. Mungkin dah siapa yang follow channel tu lama, dia nampak pergerakan ni. Selalunya sekiranya kita dapat pergerakan bearish tu, ini adalah pergerakan bearish, iaitu for rising channel, mostly lah price ni adalah mostly akan breakout ke bawah. Tapi apa berlaku, price ini adalah selalunya dia akan buat fall breakout. Dia berlaku kenaikan, fall breakout, masuk balik dalam channel, meaning dia akan trigger balik dalam channel ini dulu. Untuk channel ni lah point breaking, tak banyak pun kalau ikutkan, dia akan ambil measurement daripada ni. Point breaking lah kita ambil oleh kawasan ni. So point breaking kawasan ni, sekiranya kawasan ni mungkin dah complete lah, ataupun untuk buku punya dia ambil dalam kawasan ni. So kawasan ni apa berlaku, dia akan buat satu pergerakan. Kalau nak nampak clear, kita expect boleh berlaku head and shoulder untuk di S&P 500. So apa berlaku head and shoulder? So nanti tu akan delete kan satu. So yang ni dah complete, kita delete kan. Kemudian yang ni juga almost complete sebenarnya. So untuk pergerakan ni kita nampak kita ada key level kita, iaitu kawasan 404.3 dan juga 4.2. So apa yang berlaku untuk ni 4 hour ni tu nampak seperti kita boleh berlaku aku kata head and shoulder untuk di nanti tu kami ambilkan. Okey, yang ni cantik sikit lah kita draw. So kita ambil ni, ada possible yang akan berlaku. Untuk ni kita ambil dari bawah ni left shoulder dan kita nampak head. Kemudian possible kita akan nampak right shoulder untuk kawasan ni. So pembentukan right and shoulder di kawasan almost S&P 500. So ini point breaking kat mana? Untuk ini adalah kita possible untuk dapat daripada ni. So expectation untuk measurement ni, kalau Zul letak adalah expected dalam kawasan 39, betul tak? Ataupun sedikit lower lah dalam kawasan 38. Kita tengok macam mana point breaking daripada weight tu. So sedikit lower kawasan ni kita ada apa? Mungkin kita boleh letak satu trend line kawasan kuning bawah tu, dan kita nampaklah sedikit ada quarter reaction dengan price di kawasan bawah ni dan juga sikit ada gap di kawasan ni. So kan ni ada in out juga in out. So ini ada possible dalam kawasan 38. So itulah target untuk S&P 500. So ini bermakna kita ada massive drop untuk di S&P 500. Ini bermakna kita akan ada good pump. Ini kita akan nampak ada dollar maknanya DSY dollar akan melakukan peningkatan. So kita akan tengok DSY, adakah DSY akan menunjukkan data menunjukkan ke atas. So untuk DSY sebelum ni kita ada monitor support ini. So itu akan back balik swing low ini to swing high. Kita ada support, di mana support ni kita monitor, dan support itu cantik je, dia bounce walaupun ada sedikit bawah tapi dia bounce ke atas. So bounce ke atas, kita akan tengok untuk DSY resistance dia, resistance daripada swing high ini to swing low. Currently dia dah break dia punya rebought resistance. So normally bila dia break broad resistance adalah normally untuk DSY kita akan nampak possible untuk pergi 1.2 1.6 untuk short term, iaitu 1.2 kita berada di kawasan 110 dan 112. So 111 ni ada apa? 111 ni adalah more kepada target yang lama, iaitu nanti tu akan tunjukkan DSY. So kita ada untuk DSY punya untuk lebih long term, mungkin weekly kita nampak besar sikit lah. Untuk ini kita nampak pergerakan DSY boleh sampai ke kawasan ini daripada bullish signal ni, kata bear flag. Bukan bear flag, bull flag. Selalu tengok kalau di Bitcoin bear flag kan, ini ialah kita panggil bull flag. Untuk point breaking ini adalah measurement sampai kawasan ni, dan untuk kawasan ni juga kita ada sedikit shadow, ada possible sampai kawasan ni. So untuk di kawasan 1.11 ni ada apa sebelum ni? 11 ni adalah daripada yang tu draw sebelum ni adalah swing high ini to swing low ni, kita nampak one position lah berada di, nanti tu akan deletekan sikit. So 111 ni yang tu tanda sebelum ni adalah mostly daripada swing high ni to swing low ni. Kita nampaklah kita punya 1.6 berada dalam 113 111. So itulah point yang tu tunjukkan sebelum ni. So apapun itulah yang pergerakan DSY. So ini kita nampak di S&P 500 ada opportunity untuk drop bawah, dollar ada opportunity untuk naik at least ke dalam 111 ataupun lebih agresif ataupun lebih yang long term adalah more kepada kawasan 112 ni. Sebab apa 112 ni adalah kita punya next kalau point penting. So kita ada point penting kawasan ni. So ada possible akan berlaku huge rejection. Sebab apa? Inilah weekly punya top untuk minor top. So meaning untuk price DSY sampai kawasan ni expectation kita akan ada dropping. So dropping ni kita tengok macam mana. Ini adalah dia punya ternyata tahun adalah tahun 2025. So meaning kita akan expect dalam 2 tahun ni kita akan nampak kata dolar akan terus melakukan strength untuk at least naik sampai 2025 ataupun awal 25.
Kemudian kita tengok nanti DXY berlaku rejection itulah untuk melakukan buran punya net di Bitcoin. So nampak itu data short term dan long term untuk pagi ni kita tengok dapat. So untuk short term pun kita akan drop untuk at least dalam kawasan 1.11, bukan drop, maksud tu drop di Bitcoin, naik di DXY. Tu DXY naik, S&P 500 akan drop, kuartal Bitcoin juga akan nampak pergerakan dropping ke bawah. So itulah pergerakan apa untuk expectation kan untuk kita 70% drop. Dan berdasarkan RSI juga di S&P, tengok stock RSI dah pun berada oversold, dan stock RSI dah berada overbought, oversold pula, berada overbought. Kemudian RSI juga tengah climb yang kena massive ni. So meaning climb ni adalah posisi dah dekat pun dengan kawasan overbought. So meaning bila stock RSI berada overbought, RSI berada overbought dan kita create head and shoulder, so meaning dropping itu akan massive, breaking ini confirmation akan drop ke kawasan ni. So S&P 500 akan jatuh. Kita akan tengok juga balik ke Bitcoin. Adakah Bitcoin buat pergerakan data yang sama di RSI? So expected sama je. So untuk di Bitcoin kita nampak pergerakan sama, iaitu di RSI stock RSI berada di oversold. Yes, kita ada sedikit momentum untuk naik ni, walaupun dah berada 50. Sebenarnya kan sebelum ni berada 50 adalah bawah 50 adalah potential price mau drop bawah. So mungkin RSI ni tak pergi overbought pun, hanya di kawasan ni, dan sebaik saja stock RSI dropping sekiranya ada volume yang besar, kita akan expected drop kawasan ni. So sebab tu Bitcoin tu expected kan mungkin hanya tak jatuh sampai kawasan di 14K 10K untuk current month ataupun bulan 2. Hanya expectation untuk price kawasan ni adalah nampaklah end of the year. So untuk short term bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11 ni ada possible, ataupun bulan 9 ada possible kita drop ke kawasan 19, dan bulan 10 mungkin kita naik. So macam mana tengoklah. Ataupun Zomo expectation untuk bulan 9 ni kita akan dapat data CPI dan interest rate yang kata sedikit positif, bukanlah positif apa, sedikit kata nampak performance untuk kata di contoh inflation kita daripada 86 mungkin akan drop lagi, mungkin ada 8% ke, mungkin 7% ke. Kemudian kita tengok mungkin interest rate daripada 75 base point, mungkin dia hanya naik 25 base point. Kalau data itu kita dapat, ini akan menyebabkan aku kata Bitcoin akan melakukan peningkatan. Tapi nak nampak berlaku peningkatan tu, kita akan tengok correlation dengan di kawasan DXY. So DXY tu ada possible head and shoulder itu akan fail. Tu backup head and shoulder fail, macam mana expected price ni boleh regain sampai mana, ikutkan kalau ikut dia perlu break 4.2 ni dan expected naik ke atas, at least ke double top kawasan dalam 4.3. So kenaikan ASP 500 ke kawasan atas ni iaitu dalam 4.2, iaitu failing kita punya head and shoulder. Sebab tu cakap betul mau expectation untuk 70%. 70% adalah more dropping bawah, so 30% akan naik ke atas. So potential untuk 30% naik atas adalah nampak kuartal yang ni, yang di mana kita nampak S&P 500 melakukan peringatan. Kemudian kita tengok DXY dollar akan dropping balik, iaitu drop balik ke bawah ini, iaitu kita akan create another flag yang ni. So meaning dia drop balik ke kawasan ni sebelum dia melakukan kenaikan. So itulah possible berlaku 30% kuartal untuk bullish di Bitcoin, negatif untuk DXY. So ini kita akan nampak pergerakan Bitcoin ada possible untuk hit kawasan 19, dan macam tu cakap sebelum ni kita ada possible untuk berlaku minor double bottom untuk short term untuk kawasan ni naik balik. So breakout kawasan ni adalah expected dari below ni naik ke atas, dan price akan break formation ni. Dia punya price target adalah mostly kita tengok dalam kawasan 28K, iaitu 28K kita tahu 28K adalah kita punya massive resistance. Tu kita ada massive support di kawasan 19, massive kuartal strong ataupun major support kita 19, major resistance kita 29. So mostly kita berada di kawasan ni, kita sekiranya ada berlaku bound dan breakout ni adalah confirmation. So ini kita akan ambil opportunity di kawasan 19 nanti untuk price hit sampai 29, dan do expected sampai 29 ni hopefully sampai bulan 9. Hopefully bulan 9 ni kita akan melakukan kenaikan, bulan 8, kemudian bulan 10, bulan 11 baru kita akan mula dropping itu kita akan trigger balik kita punya channel ini. Kemudian trigger channel ni akanlah point breaking dia, kita akan nampak at least untuk bottom dalam 13 ke 11K untuk end of the year. So itulah untuk punya position untuk short term ataupun analysis untuk short term dan long term. So jangan lupa untuk pergi ke ruangan komen, nanti tuan pergi ke ruangan komen untuk pagi semalam ada tak yang kata aku pergi untuk ruangan komen ada request tak, nanti tuan akan tengokkan balik di ruangan komen. So ni scammer lah, hantu banyak scammer ni, kita delete dulu scammer ni. So macam lah anda make sure anda tengok, kalau ikutkan di dia punya di Facebook dah ada yang pakai dia punya nama.
dah pakai punya nama, dah pakai pun Zul punya aku kata siap Zul punya profile sekali gambar tu, make sure kalau tu memang tak ada aku kata nombor WhatsApp ke apa, memang tu tak ada, tu tak share kan, kecuali ada WhatsApp di bawah aja yang untuk aku kata untuk ada kelas dan baju tu, so itu saja. Kalau di Facebook tu memang tu tak ada share apa-apa, ataupun ada nak tu ada yang mengatakan portfolio tu dapat Bitcoin ke apa, jangan baca, itu hanya scammer. So memang tu tak ada promotion apa-apa. So nanti tengokkan untuk ruang komen, ada tengok Bitcoin Cash, kemudian INJ tu INJN rasa tu buy dah sebelum ni. So tengok INJN dan Bitcoin Cash yang tu kali tengok kan. Pertama kali kita akan tengok INJN dulu. So INJN IGN ikutkan IGN ke IGN IGN. Kita akan pergi balik untuk ni untuk confirmation, iaitu adalah INJ mungkin coin lain tak boleh tengok kan INJ. So INJ coin apa INJ injective INJ. So kita tengok IGN INJ USDT. So ada di Binance. So dua tengok kan. So tu tak pernah buat list lagi. So first kali kita tengok INJ ni coin apa tu tak pasti, tapi kita akan tengok dia punya harga opening ni kat mana. So untuk di 4 hours ni, kalau better anda nak letak sebarang trendline, nak lukis drawing ke apa ke, make sure guna point di 4 hours, jangan guna di daily. Daily tu untuk roughly saja, tapi untuk kemaskan anda perlu tengok di 4 hours. So itulah selalu tip lah. So tengok untuk ni price opening lah di kawasan ni adalah dalam kawasan 18 sen. So 18 sen mungkin kita akan tengok macam dulu. Okay, ni dalam 19 sen 18 sen kita lock saja. Inilah poin penting kita untuk kuartal INJN ni. Kemudian kita akan pergi ke daily, kita akan tengok balik macam mana pergerakan. So pergerakan currently ada massive pump daripada harga opening, so drop bawah. So currently berada di kawasan ini. So di kawasan ni ada apa? Mula kita akan letak satu channel bawah ni, below ni. So seperti ini ada kuartal punya dia punya net support dia, ataupun inilah last support, ini second support, ini support, ini currently whole market. Kalau ikutkan tengok price di bawah ni, kita nampak lah ada reaction di mana price tu buat rejection, jatuh sikit, breakout, buat rejection, bila naik tu terus buran ataupun terus melakukan pump. So ini 2 poin yang penting, iaitu 19 dan 1.6 1.16. So untuk di INGN, meaning kita still lagi kita ada 2 support, dan support ni sedang holding price. So bagus katnya untuk long term. Seperti long term boleh kata buran, ada boleh aku survive. Sebab apa? Support ni dah strong support. Even kalau Bitcoin drop ke kawasan 10k pun, seperti untuk IGN ni mungkin possible drop ke last support ni 19. So adalah good untuk anda invest untuk long term. So untuk IGN kita tengokkan pergerakan current price. So first kita akan tengok manakah last high last low untuk yang ni. Last high yang kita nak tengok adalah yang ni maknanya, point ini last high ini, dan last low dia berada kawasan ni. So untuk pergerakan ni, inilah untuk tengok kalau ada massive drop lah. Aku bukan massive drop, massive pergerakan untuk IGN ni. So dia perlu breakout resistance ini. Board resistance ni, kalau breakout ni anda boleh target iaitu dalam kawasan 1.2, 1.6, dalam 4.3 ke 52. Dan 43 nampaklah 43 tu ada apa? 43 ada massive kata key level kawasan ni. 1.6 pun consider ada key level. Anda nampak lah kalau 1.6 ni ada break in break out dalam kawasan ni. So ini untuk price untuk IGN ni, untuk lebih sama ataupun lebih long term, anda perlu monitor untuk pergerakan dan kawasan breakout ni. So untuk buy kawasan ni boleh buy tak? So untuk kawasan ni sebabkan price ini tak touch, okay, price ni tak touch lagi maknanya. Price ni tak touch lagi kawasan ni, second touch, iaitu sebelum ni dah low ni, tapi kita ada low baru. So supposedly kita perlu draw daripada swing low ini to see high, meaning kita perlu cari at least price ini perlu touch balik support, baru kita boleh support. So apapun kita guna saja current high yang ada yang ini. So meaning support yang ini kita nampak price itu still lagi kuartal buat pergerakan support kawasan Fibonacci. Tapi ingat, ini bukan yang legit dia. Legit lah perlu naik atas lagi, meaning kita akan nampak pergerakan kawasan ni. So kita nampak lah key level kawasan tu. Kita boleh letak key level untuk di NGN ni. Dia akan draw balik ni. So inilah kuartalnya support saja. Tapi support yang Zul minta bukan yang ni lah. Ini adalah kuartal support juga. Zul nak tengok. Tapi kita akan support yang betul lah kawasan 1 menang untuk horizontal. So adakah price tu boleh bertahan? Kita tengok kawasan ni, kita ada beberapa key level kawasan ni. Contoh kita letak di kawasan ini, kemudian kita letak di bawah ini. Kawasan dia support ni tak perlu letak lah, kita dah ada ni. So nampak pergerakan ni. Untuk tengok momentum engine naik, at least dia perlu return balik 1.8, barulah kita akan expect dia boleh drive price ke dalam ke kawasan ke dalam 26 ataupun kenaikan lagi. So adakah boleh buy? Untuk di 4 hours, so RSI berada oversold, RSI berada di middle. So macam lah pergerakan ni bergantung pada Bitcoin maknanya.
untuk pergerakan ni, walaupun nampak store RSI berada oversold, RSI berada atas 50, ya sedikit good momentum, tapi walaupun untuk confirmation at least perlu berada kawasan. Disebabkan berlaku chopping ni, at least untuk short term perlu 4 hours body close above atas ni. Untuk anda tengok price ni aku kata nak naik ataupun tidak, at least di 4 hours body ni perlu close above atas ni. Kalau ikut sebelum ni, okay, tengok 4 hours body ni tak ada yang clearly close. Yang tengok adalah yang ni close ni atas, walaupun down ada naik, yang ni juga body close below terus drop bawah. So meaning kita boleh expectation untuk NGN ni, kalau body 4 hours close saja above atas ni body dia, meaning kita expect boleh berlakukan kenaikan. Sampai mana adalah beberapa level, tapi expect akan berlaku sikit kenaikan. Tu dalam kawasan untuk INJ sebelum break saja 1.88. Itulah untuk INJ. So next coin kita akan tengok untuk di kawan komen ada Bitcoin Cash. So Bitcoin Cash apa yang berlaku? Bitcoin Cash BCHUSDT. So Bitcoin Cash ikutkan minggu lepas dah naik drastik. So tak sarankan untuk anda buy untuk minggu ni. Sebab apa? Kita berada di Bitcoin Cash sebelum ni, minggu lepas memang minggu ni daripada 21 yes, berlaku huge pump ni. So ramai kata nak buy. So price dah naik, jangan buy, jangan kejar market. Kerana kita tengok perkara benda RSI dah berada di overbought, stock RSI berada oversold. Yang ni ada possible untuk breakout ni. Yes, ada possible untuk breakout. Sebab apa? Kita tengok RSI ni drop ke kawasan 5, still berada above atas 50, stock RSI berada bawah. Yes, kalau untuk Bitcoin Cash ni ada possible untuk dia naik lagi. Even kita yang ni pun adalah kita punya poin penting maknanya daripada swing high ni to swing low, dia touch kita hampir touch dia touch kita punya quarter resistance. Untuk yang ni tukar draw balik kita punya resistance. Resistance kita baru yang ni maknanya resistance yang lepas yang ini tu kita boleh katakan inilah kita punya point. Kemudian yang ni second point. So meaning untuk yang ni kita nampak adalah quarter trend line ni, trend line yang strong maknanya. Apa itu trend line strong? Maksud tu bila trend line strong ni adalah bila dia break saja point ini. Sebaik saja dia break point ini, kita akan nampak point dengan body lah. Seperti dia akan ada huge melakukan peningkatan, dan bukan peningkatan yang banyak, kata peningkatan yang ada pump lah. Kita akan nampak massive candle. So meaning untuk yang ni baik saja stock saya berada oversold, RSI berada kuasa ni. So untuk be safe, untuk anda masuk balik Bitcoin Cash perlu tunggu dia breakout kawasan channel ni. Kemudian yang terbaik adalah kuartal break 136 juga, baru kita expected price the more naik atas. Naik sampai mana? Expected daripada swing high ini, nanti untuk short term dari swing high ini to swing low ni, break resistance ni. Nampak kita ada Fibonacci resistance. Kalau zoom in sikit, ada dalam kawasan tu 13 139, 133. So break ini adalah net target adalah kawasan at least 1.2, 1.6, 1.2 dalam 157 dan 169. 169 apa? 19 kita ada net ski level. So itulah potential untuk Bitcoin Cash. Untuk so ini untuk yang ni Zul akan monitor tak? So ini ada possible nanti Zul akan masuk, Zul akan alert kan, nanti Zul akan save untuk chart ini. So sebab apa? Untuk nak tengok nanti sekiranya ada movement yang narik di Bitcoin Cash, Zul akan masuk jugalah position. So ini Zul akan tunggu kawasan ni dan nanti Zul akan aku kata Zul akan buy lah Bitcoin Cash sekiranya ada good position kawasan ni. So itulah position kalau anda nak alert, anda dapat tengok Bitcoin Cash, inilah position. Kalau Zul nak buy, inilah yang ditunggukan, at least break terlalu ni. Ini kita boleh target dalam 1.6 ke 1.7, iaitu top ni 1.6 dah ataupun sedikit atas dari 1 bio. Tapi Zul sarankan at least sampai kawasan ni saja dah. Sebab apa? Kita ada shadow ni. Shadow ni kalau kita draw, mostly kita nampak nampak pergerakan ni. So at least kawasan ni at least dalam 5% ke 10%, 8%. Dalam hampir tinggi juga 20%. Tinggi juga tu. At least kalau masuk orang ni breakout aja 20%. Kalau drop pun kita biar saja buy untuk long term. Sebab apa? Untuk Bitcoin Cash currently tengah drop hampir Tengah drop hampir dalam 90%. So itulah untuk Bitcoin Cash. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So apa pun jangan lupa like, subscribe dan share juga kepada rakan-rakan anda lain. Dan sekiranya siapa nak join YouTube membership, senang saja. Anda klik button join ni. Kemudian lepas klik button join, anda cari membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord channel. So guys, apa pun jumpa malam ni secara live pukul 10 malam ke 11 malam. Kita akan tengok market untuk hari ini, hari Jumaat malam ni, mostly pukul 9 malam lagi 8 malam kita ada PCE, kita ada kuartal Paul akan nak kata speech daripada Paul. So kita tengok macam mana. So malam ni ada possible akan ada berlaku pergerakan yang drastik di Bitcoin ataupun di kripto secara keseluruhannya. So apa pun malam ni kita tengok macam mana. Adakah kita boleh drop di kawasan timur ataupun kita hanya still lagi berada dalam sawi. So malam ini ada possible banyak ada pergerakan yang masif. So apa pun malam ni jumpa secara live pukul 10 ke malam. Jangan lupa like, subscribe, hit button notification untuk dapatkan punya notification bila Zul live. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.